Ada seorang daripada kepimpinan JSB ni bagi cadangan pada saya, entah tulis surat pada Umujah mengatakan entah insaf, entah sedar atas kesilapan entah, dan entah mengaku entah telah digunakan oleh pihak musuh dalam menyerang jemaah kebenaran. Maka prosesnya adalah saya di kuarantin. Saya terpanggil walaupun sebenarnya ini hanyalah share pengalaman yang pernah berlaku dalam diri saya, pada keluarga saya, dan saya anggap ianya berhak untuk dikongsikan kerana bila saya tengok tadi dalam sidang media, ramainya mangsa-mangsa yang telah pun hadir, mangsa-mangsa yang telah pun ke depan dalam menyatakan isu yang telah dihadapi oleh mereka, kes-kes sebenarnya jenayah kemanusiaan kebanyakannya. Dan bagi saya, ini adalah kisah yang saya patut juga share, saya patut juga kongsi. Sebab apa? Sebab antara kesilapan saya waktu itu adalah saya tak buat apa-apa laporan. Dan saya pun menyelesaikannya dengan cara diri saya sendiri. Tapi percayalah, wallahi wa billahi wa tallahi, apa yang saya sampaikan adalah kebenaran semata-mata. Jadi, saya memang lahir dalam Arkam. Saya membesar pun, kemudian pengharaman Arkam, saya sempat sekolah di luar. Kemudian bila sebelum Rufaqah lagi, saya dah datang jumpa Abuya, dah berjumpa, dah bertemu semula dengan Abuya dalam kapasiti saya adalah anak dan keluarga kami adalah keluarga bekas pemimpin utama Arkam. Jadi kami juga diraikan, berjumpa dan sebagainya, dan daripada situlah akhirnya saya join balik untuk masuk ke Rufaqah. Jadi saya pun Akhir, saya minta izin sambil-sambil kita sembang ni, saya study sikit esok ada kelas. Jadi saya sambil-sambil kita Okey, tak apa. Alhamdulillah. Okey, jadi saya tak adalah nak cerita, mungkin banyak dah orang share yang berkaitan perkara-perkara yang lain. Cuma saya nak kongsikan tentang memang wujud doktrinasi yang telah pun diceritakan tu. Kerana apa? Saya ambil daripada sini. Saya tak nak cerita saya sebagai apa dan sebagainya, dan saya memang akui saya adalah antara orang yang rapat juga dengan almarhum Ustaz Syahri dan Umujah sendiri. Biasalah kalau duduk sekali tu urut kan, bersembang, bacakan surat khabar dan saya dengan Umujah pun rapat. Kemudian ada satu peristiwa, iaitu setelah meninggalnya arwah Ustaz Syahri lah. Jadi setelah meninggalnya arwah Ustaz Syahri ni, sebenarnya sebelum itu lagi dah banyak sangat kekarutan yang menyebabkan saya sebenarnya mula berfikir, dan saya rasa tak boleh biar dah. Cuma kita tak ada apa yang boleh kita buat. Kita tengok semua yang berlaku, termasuklah proses penceraian beramai-ramai yang saya sendiri terlibat, kerana saya juga adalah antara daripada keluarga juga kan, keluarga besar, dipanggil keluarga besar Bani Tamim lah yang terlibat waktu tu. Jadi kami pun terlibat dalam proses penceraian, terlibat dalam semualah yang disebutkan tabung takwa dan sebagainya. Tak payah nak gebang lah kalau kata itu semua fitnah semua. Memang kita boleh sahkan semua tu ada lah. So daripada situ, bila meninggalnya arwah Ustaz Syahri, saya berpendapat waktu tu bahawa beliau meninggal. Beliau meninggal. Tapi sebenarnya beberapa hari selepas meninggalnya Ustaz Syahri tu, Umujah telah buat program yang menceritakan tentang keghaiban Abuya. Abuya ni tak meninggal tapi dia ghaib. Jadi saya masih menganggap, saya memang terus kekal dengan saya punya pendapat bahawa Ustaz Syahri adalah meninggal, tak lagi tak ghaib kan. Jadi akhirnya mereka telah perangkap saya, mereka telah membuka phone saya. Waktu tu saya di utara, ada seorang budak remaja ni buka phone saya, perangkap, tengok semua mesej-mesej yang memang saya tulis dalam tu, Abuya sebenarnya meninggal, Abuya tak ghaib, kita kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan setiap manusia akan mati, sampai masa pun memang dah meninggal lah, buat apa nak kata ghaib lagi. Jadi daripada situlah sebenarnya bermulanya satu episod yang sebenarnya sampai hari ni pun jadi satu mimpi ngeri bagi saya. Satu hari, satu malam tu saya di Rawang, saya keluar, ada program di Shah Alam. Waktu tu lah isteri saya dia mesej, dia call, dia bagi tahu pak cik dia bawa dia ke utara. Ke utara. Jadi
pakcik dia pun dah meninggal. Dan sebenarnya ini adalah kisah, ramai juga cakap ini kisah keluarga, bukan keluarga sebenarnya, ini adalah doktrin. Ini ada doktrin. Jadi dibawa lari itu sebab apa? Sebab waktu tu siapa yang kata Abuya meninggal, Abuya tak gaib, dia adalah musuh dan dianggap sebagai orang munafik, dianggap sebagai munafik perjuangan kerana tak mengikuti era waktu tu yang mengatakan bahawa Abuya tu adalah orang yang gaib. Jadi waktu tu saya dah tak sedar hati, saya kata bawa pergi mana kan. Dia kata bawa pergi ekspedisi saya dah tak sedar hati. Memang besok tu dia orang telah pun tukar apa ni surat beranak anak saya tu, dia orang cabut lain di pendaftaran dan dia orang bawa masuk ke Thailand, bawa ke Bangkok dan akhirnya memang hilang lah. Memang hilang dan saya dapat tahu kemudiannya dibawa ke Jordan. Jadi dan sebenarnya kalau ikut syariat Islam pun benda tu tak boleh kan. Apa saja alasan pun kenapa kau bawa lari bini orang kan. Jadi itu saya kata ini adalah kisah silam lah 2011. Jadi mereka ni akhirnya saya bukan saya seorang, saya dengan biras saya, kami pun sama juga sebab isteri kami adik-beradik. So akhirnya bila dalam keadaan macam tu, tapi alhamdulillah isteri saya puji, dia memang, sebab kita memang tak ada masalah peribadi, tak ada masalah yang melibatkan rumah tangga, memang elok je, aman, bahagia. Jadi masih boleh berhubung, dia pun berhubung dengan saya dan saya kata tolonglah, kalau betul nak balik saya akan ambil, kalau tak nak balik saya pun tak boleh nak buat apa lah. Jadi dia pun berjanji kalau saya pergi dia akan ikut saya balik. Cuma nak pergi ke sana tu dalam keadaan kita waktu tu ialah dalam jemaah, tak ada duit, kalau nak buat tindakan sendiri pun tak tahu macam mana. Dan mungkin sekarang ni adik-adik yang saya tengok keluar ni alhamdulillah dengan bantuan peguam, dengan bantuan semua, jadi saya rasa macam syukur sangat. Sebab saya tengok sidang media tu, saya rasa sebab tadi, sebab saya kata betapa mereka ni beruntung alhamdulillah kerana ramai orang yang datang untuk menghulurkan bantuan. Waktu tu kami berdua saja, boleh bayangkan macam mana isteri saya dengan anak dia yang baru umur setahun lebih dibawa ke Jordan. Waktu tu anak pertama lah, kami baru ada anak seorang, dan waktu dibawa lari tu lagi 2 minggu nak raya. Boleh bayangkan kita jadi orang macam apa lagi, dah tak ada, macam tak ada tuju hidup kan, dalam keadaan isteri kena bawa lari, anak kena bawa lari. Kemudian biras saya tu seorang anak bersama dengan isteri dia dibawa lagi, seorang lagi bersama dengan dia. So akhirnya ada seorang daripada kepimpinan JSB ni bagi cadangan pada saya, enta tulis surat pada Umujah mengatakan enta insaf, enta sedar atas kesilapan enta dan enta mengaku enta telah digunakan oleh pihak musuh dalam menyerang jemaah kebenaran ni. Jadi akhirnya mereka pun bagi cadangan tu pada saya, beliau bagi cadangan pada saya dan saya tulis betul dengan tulisan saya dalam waktu tu WhatsApp ke BlackBerry macam tu lah. Jadi saya tulis dan saya telah hantar mesej yang panjang lah, permohonan maaf dan semua. Jadi dalam kepala saya, kalau mereka takiyah, aku pun takiyah juga. Jadi takiyah lawan takiyah lah. Jadi akhirnya permintaan maaf itu telah pun diterima sampai pada Umujah. Dan sebab apa? Sebab saya memang rapat pun. Kalau orang yang kenal suara saya ni, saya tengok dah dia tulis-tulis pun kan. Tak ada saya pun. Dia perkenal dia suara sedap. Suara sedap, susah nak simpan. Teruskan Ustaz. Jadi tak apa. Jadi itu cerita dia. Jadi akhirnya saya pun bila dah tulis surat, maka prosesnya adalah saya di kuarantin. Saya di kuarantin. Kuarantin saya tu adalah dekat mana? Dekat di kawasan tu Bagan Buaya, tapi dipanggil Bagan Berkat lah. Jemaah tukar nama, banyak jemaah ni memang pakar dalam bab tukar nama kan. Termalang jadi terbilang kan. Memang nak gempak lah supaya sesuai dengan taraf kita semua sebagai ikhwan di akhir zaman. Tak bolehlah cikai-cikai kan. Jadi Bagan Berkat satu tempat yang jauh juga, kena hantar kat situ. Yang jaga kami waktu tu antaranya adalah Mokhtar Tajuddin, sekali-sekala datang tengok, dan juga Azura sendiri datang. Komando datang lah kan. Jadi Azura ni waktu tu dia cuba jugalah nak ambil anak kepada biras saya tu, anak saudara saya yang kecil tu. Bayangkan budak tu menyusu lagi apa semua, dengan kesian lah saya tengok keadaan waktu tu. Boleh bayangkan seorang anak umur setahun lebih, tak sampai 2 tahun lagi, terpisah dengan mak dia yang dibawa ke Jordan. Boleh fikir tak macam mana kejamnya. Sebab itu bila hari ni
mangsa-mangsa dia orang kata dia orang mangsa apa semua JKM ambil. Saya yakin JKM jaga dengan sangat baik dan akan pulangkan balik bila sampai masa dia. Yang mana waktu tu ada mesej-mesej daripada orang-orang JSB, daripada kepimpinan, daripada ibu-ibu jemaah, mesej saya, kamu kalau tak insaf, isteri kamu akan dikahwinkan dengan orang lain. Aduh. Kamu boleh bayangkan tak macam mana dia orang nak dera mental saya waktu tu. Memang jahat sangat. Saya baca je mesej-mesej tu. Ada yang kata, eloklah kau, kan? Eloklah kau tu. Tak sedar diri apa semua, kan? Tak sedar diri apa? Kalau kau kata jemaah banyak bagi sumbangan pada aku tak bagi sumbangan pada jemaah. Apa yang aku tak buat pada jemaah? Kan? Aku tak pernah buat masalah pun pada jemaah. Aku adalah orang yang taat. Pagi raya orang pergi beraya semua, aku duduk kat kampung, aku duduk kat kolam ikan keli, aku tangkap ikan keli bagi orang makan. Kan? Kau nak apa lagi? Jadi akhirnya kami di kuarantin. Dalam keadaan kami kuarantin tu memang bilik kecil. Bilik tu memang kami berdua tu dengan anak kecil, seorang anak saudara saya tu memang ngam-ngam je lah kami bertiga dalam tu. Duduk dengan budak-budak. Dan waktu tu lah sebenarnya satu proses yang sebenarnya Allah nak tunjuk. Sebabkan dekat Bagan Berkat tu ada asrama budak lelaki. Jadi budak-budak lelaki ni bukan kecil pun. Umur 13, 14, 15 budak-budak lelaki kan. Jadi kita ni sambil-sambil kena hukum tu tengok budak-budak tu semayang, tengok apa semua. Jadi selalulah kita tanya anak adik-adik tu. Ustaz boleh bayangkan tak budak umur 13, 14 tahun, 15 tahun ni. Bila kami tanya rukun iman tak boleh jawab. Rukun Islam tak boleh jawab. Wallahi saya cakap. Kan? Saya kata dalam hati apa benda budak-budak ni semua. Duduk dekat tempat ni dalam ni setiap hari duk kena buat cendawan. Dalam rumah cendawan tu kena buat cendawan yang pakai span apa semua tu kan. Itu je kerja dia orang. Lepas tu kan semayang, wirid, Ar-Ruh Ahmadiyah lah kan. Apa semua tu. Jadi saya melihat semua benda tu. Saya kata ini memang sebab sebelum tu saya tak kena pun duduk kampung-kampung macam tu. Kita tahulah posisi kita memang biasanya tak adalah kena duduk tempat macam tu kan. Jadi bila tengok macam tu memang sedih lah tengok apa generasi akan datang daripada JSB ni nanti. Dan kalau kita tengok sekarang ni memang generasi yang keluar ni memang generasi yang lebih bodoh daripada sebelumnya lah. Memang lebih bodoh, lebih tak menggunakan akal, lebih teruk lagi. Jadi Ustaz, kemudian kami berdua ni ada nakal sikit lah. Kami ada nakal sikit, kami lari juga daripada tempat kuarantin tu. Kita pergi ke Selangor, pergi ke Rawang, adalah cari duit sikit sebab duduk dalam tu mana ada duit, tak ada duit nak belanja, tak ada apa-apa semua, hanya boleh makan dekat situ, makan talam. Kalau budak-budak tu makan habis, alamatnya tak ada makanan aku. Jadi akhirnya kami pun pergi KL, ada buat job sikit, kemudian adalah berjumpa dengan seseorang lah di Rawang waktu tu, makan sarapan, terjumpa pun. Bila dah terjumpa tu, akhirnya lalulah seorang SU setiausaha lah, KSU Jemaah waktu tu. Saya pun malah nak sebut nama lah. KSU Jemaah waktu tu, lalu dia nampak kami makan dengan orang yang waktu tu dianggap musuh jemaah. Akhirnya diorang panggil tu dan mereka minta kami siap terus untuk pergi ke Jordan. Terus keluar arahan terkini sebab kami masih berjumpa dengan musuh, jadi kami kena ke Jordan. Waktu tu saya tak silap saya 4 bulan dah kot kami terpisah. Silap saya 4 bulan dah lah terpisah dengan isteri waktu tu. Dengan isteri, dengan anak kan. So bersiaplah kami dan akhirnya kami dibawa ke Jordan. Dan bila sampai di Jordan tu, orang yang pertama sambut kami mestilah orang yang jaga Jordan kan. Orang yang jaga Jordan waktu tu, dia sound dalam kereta pun dia dah cakap, kamu datang ni bukan untuk dibagi jumpa dengan isteri, kamu sebenarnya datang untuk diproses lagi. Isteri kamu sebenarnya dah ada dekat Syria, bukan kat Jordan kan. Kamu tak jumpa pun isteri kamu kat Jordan ni, sebab dia dah dekat Syria semua. Jadi kamu datang Jordan ni, kamu diproses di Jordan. Tak apalah, dalam hati aku tak apalah, Jordan dengan Syria sebelah je, nanti pandai-pandai lah aku kan. Jadi akhirnya duduklah kami di Jordan berapa hari. Saya ingat hampir sebulan kot di Jordan. Tiba-tiba satu malam dia orang ni duk main pencak. Tiba-tiba tengah dia orang main pencak tu, semua kerasukan. Saya ni pencak ni saya pengalaman je. Biasa dekat Rompin, dekat Labuan, waktu kami dekat Labuan, waktu kami dekat Utara, semua main pencak kan. Tapi memang pencak ni kalau tak terkawal, sebab dia kena rasuk. Memang benda yang datang tu bukan roh, apa dia panggil roh, kononnya roh orang soleh, roh Muqaddasah apa, tak ada roh Muqaddasah pun, semua jin ni semua kan. Jadi bila macam tu datang, diorang semua kena kerasukan. Bila kena kerasukan ni, mereka mula seorang jadi Abuya, seorang jadi Syekh Suhaimi, seorang jadi macam-macam. Dan waktu tu saya pun panik. Tengok apa hal dia tak terkawal lah ni kan. Akhirnya adalah beberapa orang pemimpin kat situ yang stopkan benda tu. Dan semua yang kena waktu tu adalah anak-anak Abuya. Anak-anak Abuya, anak-anak umur lah. Anak-anak umur, anak Abuya semua kebanyakannya lah. Yang kena waktu tu kena rasuk tu.
Dan akhirnya malam tu juga saya dengan bira saya dengan anak saudara tu, ini hikmah daripada Allah lah, kita pun tak buat apa pun. Dan mereka katakan sebab daripada kerasukan tu semua adalah sihir-sihir musuh yang datang meniti daripada saya dengan saya punya biras tadi tu. Jadi sihir-sihir ni telah datang meniti pada saya dan biras saya tu. Jadi kami tak boleh duduk lah dekat situ, dekat tempat JSB di Jaras tu. Akhirnya kami pun dibawa ke Aman malam tu juga, dibawa ke Aman, duduk dekat Aman rumah tamu. Besok tu terus kena hantar ke Syria. Jadi itu hikmah dia, dapatlah jumpa isteri kan. Hasil daripada takbiah tu dapat juga jumpa isteri. Dan alhamdulillah isteri pun memang sentiasa je dengan kita, okey apa semua. Dan di Syria tu lah antara yang membuka fikiran saya, sebab diorang tak bagi, asalnya tak bagi masuk kelas, hanya suruh orang-orang tertentu masuk kelas, tapi saya buat keputusan saya masuk je kelas, saya berguru je dengan syekh-syekh. Sampaikan kalau saya nak tahu, waktu tu ada seorang daripada Mekah datang ke Syria, wakil JSB lah, yang waktu tu baru jumpa dengan Umujah dekat Mekah, datang ke Syria, jumpa saya, warning saya, kenapa awak ikut pengajian dengan syekh-syekh kat sini? Tak cukup ke ilmu yang sebenarnya mujadid? Bukankah Abu Ya tu mujadid kan? Jadi kenapa kamu down kan? Kamu pergi mengaji dengan orang syekh-syekh yang biasa-biasa, sedangkan kamu dah dapat ilmu daripada mujadid kan? Jadi saya kata tak apalah, kat sini hikmah dia boleh belajar bahasa Arab, tapi sebenarnya memang kita tak laki pun jumpa syekh-syekh apa semua kan. Kemudian memang masuk mahad apa semua. Jadi tak lama lepas tu berlaku perang dan arahan waktu tu suruh balik ke Jordan semua, tapi saya balik ke Malaysia lah. Jadi dalam proses antara di Syria tu lah ada satu cerita bagaimana saya pergi ke Turki, ke Istanbul, dan di Istanbul tu saya pergi ke tempat salah seorang daripada orang yang dikenali dalam jemaah sebagai wazir Imam Mahdi, Syekh Allahumma salli ala Muhammad, yang diramalkan ni Syekh Mahmud Effendi ni kalau ikut mana dalam jemaah makruf lah, tak payah tanya lah bukti ke apa ke kan. Kalau nak bagi bukti payah, boleh je, tapi itulah nak kena cari. So pergilah ke tempat Syekh Mahmud Effendi, tapi memang Syekh Mahmud Effendi ada tempat dia apa semua. Saya pergi apa semua dan saya bersembang lah dengan mereka. Saya tunjukkan gambar Abuya dengan wazir-wazir yang dikatakan tu. Jadi antara yang ada dekat situ adalah orang kanan dia, orang kanan Syekh Mahmud Effendi apa semua kan. Jadi bila dia tunjukkan tu gambar tu, saya kata ini adalah wazir-wazir Imam Mahdi, dan diorang pun tak tahu. Rupanya bagi saya anggap hanya orang jemaah je yang letakkan diorang tu sebagai wazir Imam Mahdi. Kemudian dalam poster tu juga ada gambar seorang lagi yang kita anggap wazir Imam Mahdi, nama dia Haidar. Kita panggil Syekh Haidar dalam jemaah. Disebutlah sebab kita ni kalau nak cerita minda ni, orang panggil minda ni memang dalam kepala lah semua kan. 7 wazir tu saya boleh sebut semua siapa-siapa kan. Jadi Syekh Haidar ni memang dalam jemaah dipanggil Syekh Haidar. Jadi saya pun tunjuk, saya kata ini adalah waktu tu cakap Arab lah kan. Saya cakap ini adalah salah seorang daripada wazir yang disebutkan oleh Syekh kami, wazir Imam Mahdi. Jadi dia pun berpandangan sesama mereka. Dia kata Haidar laisa Syekh kan. Haidar ni bukan Syekh, dia kata. Haidar ni adalah pemilik stesen TV yang lara je kat Turki. Sudah. Jadi bila saya tengok tu, alamak kan, apa benda ni sebenarnya kan. Jadi itu antara momen lah yang saya pergi waktu tu ke Turki, ke Istanbul. Lepas tu saya balik Malaysia, dan tak lama lepas tu sebabkan saya ingkar, saya balik tu memang rumah pun semua balik semua, dan saya kata kita hidup lah seperti orang biasa. Kita binalah hidup sesusah mana memang susah lah. Sebenarnya kali ikut tu saya cakap dengan adik-adik yang baru-baru keluar, saya kata Alhamdulillah korang ada juga bantuan, ada zakat, ada apa semua kan. Kami dulu ni duk carilah kerja-kerja hujung minggu dapat 100.5, seminggu 100.5, seminggu 200. Memang susah lah sebenarnya untuk survive bagi orang yang baru keluar ni. Tapi kita kena yakin bahawa Allah adalah Ar-Razzaq. Allah adalah yang memberi rezeki. Allah menjamin setiap rezeki makhluk. Dan jangan rosak. Jangan sampai kita anggap, kau keluar jemaah habislah kau. Siapa nak bagi kau makan? Siapa nak bagi kau minum? Itu semua akidah yang rosak sebenarnya. Habis kehidupan kau tak bersyariat. Siapa cakap kehidupan tak bersyariat di luar jemaah? Orang bersyariat. Bahkan menghayati maqasid syariah. Menghayati apa sebenarnya yang terkandung dalam rukun iman, rukun Islam. Baru ni saya tengok ada seorang budak tu, kita tanya pasal zakat pun tak tahu, sedangkan tu asas. Yang dia tahu hanya zakat fitrah, sedangkan zakat ada macam-macam jenis lagi. Ini semua adalah perkara yang perlu untuk didalami semula bagi bekas-bekas ahli jemaah, yang saya sebenarnya bukan nak cakap besar, tapi saya boleh katakan sebahagian besarnya memang tak ada ilmu pun kan? Hanya asas-asas je yang ada pun kan. Kalau nak ke dalam lagi,
jam kepala otak. Tu je. Jadi akhirnya pada sekitar tahun 2012 keluarlah nama saya dalam Parlimen Roh oleh Umujah waktu tu. Ujung 2011 ke 2012 macam tu lah, saya lupa. Kan ada pula yang kata tak sikah pula, lupa. Ini tak boleh diambil sebagai saksi kan. Jadi waktu tu lah keluar. Saya baca lah waktu tu. Saya tak simpan lah sampai sekarang. Waktu tu dituliskan dituliskan di situ Raja Suhaimi, berapa orang lagi nama, Ummu Ain, apa semua berapa orang lagi nama lah. Kak Ida Butik. Banyak nama-nama yang keluar waktu tu bersama. Siapa lagi saya lupa, Cik Latif Singapore kan. Adalah beberapa nama tadi tu. Jadi akhirnya nama-nama ni dikeluarkan daripada jemaah adalah atas arahan daripada RSA. Waktu tu panggil RSA lah. Rasulullah, Saidi dan Abuya. Jadi Ummu kata waktu tu kalau ada yang bertanya Ummu, kenapakah mereka ini dikeluarkan? Ummu hanya boleh jawab, tanyalah pada RSA kembali. Boleh ke tanya Sebab-sebab dekat RSA? Yang sepatutnya ataupun yang telah jadi. Akhi, boleh ke Macam mana? tanya dekat RSA? Kan dia kata kalau nak tahu tanya RSA. Itu masing-masing lah kan. Mungkin lah psikologi juga ke tak tahulah kan. Sebab nak buat jawapan tu ramai yang nama yang ada. Nak kena create pula macam-macam cerita kan. Jadi tu je lah. Jadi sampai sekarang ni macam tu lah. Saya bebaskan diri saya sepenuhnya. Dan kita tinggal lah. Saya juga seru pada semua. Macam yang saya sebut tadi. Sudah-sudah lah. Ya, bagi orang yang sayang pada. Mungkin ada yang anggap Abuya sebagai guru kan, apa yang tak baik tinggalkan kan. Jangan lagi menganggap itu dan ini sohibul zaman dan sebagainya, tak perlu lagi dah ya. Saya juga berpesan pada semua, kekallah di atas manhaj yang sahih kan, yang telah pun ulama-ulama muktabar kan. Kerana apa, itu adalah yang terjamin untuk kita ikuti. Tak perlulah kita ikut benda-benda yang macam ni yang akhirnya membuatkan kita semua jadi membuang akal fikiran, jadi orang yang telah menjadi orang-orang yang diperhambakan dan menjadi orang taksub yang tak tahu pun untuk menentukan hala tuju diri sendiri, melainkan semuanya diset oleh orang-orang tertentu yang telah memanipulasi kita semua. Akhi, orang tanya ni, Ya, saya. Parlimen Roh tu apa? Lepas tu ada kata University Roh pula. Aduh. Okey, Parlimen Roh ni adalah satu program kuliah je sebenarnya. Kuliah. Tapi dalam kuliah tu dihadiri oleh 3 orang ni, RSA, Rasulullah, Saidi, Abuya dan para roh. Yang letak Jadi kursi mereka akan letak 3 kat depan tu. Ya, betul. Dia akan letak 3 kursi depan tu lah. Bukan Tapi kalau tiap-tiap kita minggu cerita ke tiap-tiap sekalipun, bulan macam tu? Bukan? Memang. Sebulan 2 kali kot. Lupa lah. Kerap dia bersidang. Ada program dan dalam program tu jugalah program kutipan duit, tabung takwanya dan sebagainya dekat situ lah. Yang University Roh tu datang apa pula? Skype. Dia akan Skype satu dunia. University Roh ni, siapa pula yang tanya tu? Tak tahu dia sebut entah betul Apa tak. ni, University Roh ni saya tak pasti, tapi saya pernah dengar waktu Umujah dan beberapa orang lagi yang telah kena tahan di Arab Saudi, di Tarhil Arab Saudi tu, Umujah kata yang keluar ni adalah graduan-graduan University Roh. Itu je lah yang saya tahu. Macam Umujah ni dia macam Jadi penguasa roh Semua jenis roh dia keluar. semua roh. Seks pun roh, semua roh. Aduh. Nanya Pak Karim. Ada lagi yang boleh dikongsikan kepada kami? Saya rasa itu je lah kot. Sebab banyak dah saya tengok perkongsian yang lain tu. Saya mengiyakan je semua yang telah pun disebutkan, diceritakan. Disebutkan sebelum ni lah. Kemudian kita boleh bayangkan lah, macam saya sebut tadi, poin dia adalah bila mana antara ugutan bagi orang-orang yang nak keluar daripada jemaah ni, antaranya tentang susahnya nak hidup. Kita boleh bayangkan kepimpinan jemaah ni, sebenarnya kepimpinan jemaah sendiri pun kalau tak ada ahli, mereka akan susah. Siapa-siapa pun yang jadi pemimpin jemaah, dia akan susah bila tak ada ahli. Sebab itu larinya ahli jemaah adalah satu bala besar bagi mereka. Apa sebab untuk mereka hidup mewah di luar kalau tak ada pengikut-pengikut taksub? Apa sebab apakah yang mereka boleh buat kan? Apa kepakaran
kebenaran mereka. Tak ada pun. Jadi diorang diangkat, diletakkan sebagai pemimpin semua itu adalah dalam organisasi jemaah yang dilantik secara dalaman. Bayangkan kepimpinan jemaah memerlukan pengikut sebab apa? Sebab nak hidup mewah senang lenang. Pemimpin kalau dah ada 4 orang isteri, dia mesti ada paling kurang 20 orang anak, 30 orang anak, paling kurang pun belas-belas. Jadi kalau tak ada jemaah, macam mana nak hidup? Macam mana nak meneruskan kehidupan? Bayangkan anak yang ramai, tak mampu nak kawal dan didik anak-anak, jadi memang perlukan jemaah. Sebab itu antara cara untuk mengikat ahli juga adalah dengan kahwinkan mereka ramai-ramai. Bila kahwin ramai-ramai ni, tak ada apalah. Nak keluar pun tak ada nak buat apa dan sebagainya. Kemudian, kalau dia orang keluar pun nanti jadi apa? Mungkin nanti terpaksalah jual nasi lemak tepi jalan. And kita boleh tengok kan tiba-tiba, dia ni dulu bukan ahli lembaga pengarah ke? Dulu dia ni bukan ahli lembaga penasihat ke? Sekarang jual goreng pisang contoh kan. Tak apalah jual goreng pisang mulia lah tu. Tapi nak kata kedudukan yang dulu sebab apa mulia? Sebab apa boleh hidup mewah? Sebab ada jemaah. Sebab boleh tunggang ahli. Itu saja. Kan? Sebab itu kita tengok hari ni sidang media semua mengaku tak ada gaji dan sebagainya. Dan jangan kelentong lah. Kalau ada yang kata sebenarnya saya dapat gaji harian, saya dapat gaji ni, tak ada pun semua tu. Kita pun ada je jumpa orang yang baru keluar dan sebagainya. Kita tanya memang benda tu sama jugalah. Bongak lah. Membongak. Jadi sebab apa pemimpin boleh pakai kereta mewah? Sebab ada pengikut. Kalau tak ada pengikut, kau try lah duduk kat luar. Niaga kalau betul kau boleh niaga kan. Itu je cerita dia. Berapa ramai, saya minta maaf saya sebut, berapa ramai pemimpin Arkam, ini berdasarkan pengalaman sendiri jugalah. Berapa ramai pemimpin Arkam yang dulu pakai Pajero besar-besar apa semua, bila keluar akhirnya tak boleh buat apa pun. Sebab apa? Diorang pun dah tak ikut jemaah dan sebagainya. Mulialah hidup. Bagi saya mulia hidup. Sebab apa? Kau dah hidup dengan secara normal, kau usaha atas kaki sendiri. Tapi tak ada dah nak pakai kereta-kereta besar macam dulu. Sebab apa? Kau dah tak ada jemaah, dah tak ada dah orang yang nak sapu kehidupan kau. Itulah. Macam cantik. Ada apa orang tanya banyak hari ni. Okey. Ustaz nak tambah lagi? Saya rasa itu saja sebab saya memang letakkan dalam saya punya mindset saya untuk saya cerita pengalaman tu je daripada apa yang saya tengok sidang media tadi, dan saya rasa saya pun ceritalah juga kan, walaupun saya pun dah tak ada ni. Sebab lepas saya punya isu tu banyak lagi isu yang dilarikan isteri, dilarikan apa semua ni, saya pergi tolong juga kawan-kawan tu. Dan saya pun dapat juga mesej-mesej daripada JSB. Hilang. Mungkin bateri habis kot. Sebab dia hilang. Tiba-tiba hilang. Okey, baik. Kita dah dapat konteks cerita yang daripada Ustaz tadi berkaitan tentang isu bagaimana cabaran. Kalau tengah hari tadi, kita dengar macam mana Ummu Atiyah, dia dizalimi oleh ahli-ahli JSB, pimpinan-pimpinan JSB. Ini adalah cerita daripada ahli juga berkaitan tentang apa yang mereka hadapi dengan JSB. Pengalaman buruk